Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata ahli parlimen kerajaan menyokong pindaan perlembagaan esok untuk membolehkan undang-undang anti lompat parti digubal pada masa hadapan. Dalam masa yang sama Ismail juga berharap pembangkang akan memberikan sokongan mereka. Tanpa pindaan kepada Artikel 10, mana-mana undang-undang yang dibentangkan dan diluluskan tak boleh dipakai sebab bertentangan Artikel 10, katanya kepada pemberita selepas taklimat bersama pemimpin kerajaan di Putrajaya hari ini. Ismail berkata sebelum ini terdapat petunjuk daripada pembangkang bahawa mereka akan menyokong pindaan itu. Justeru dia berharap mereka akan meneruskannya. Jadi saya haraplah apa yang dijanjikan akan ditepati esok, katanya merujuk kepada undian esok. Pemimpin tertinggi kerajaan mengadakan mesyuarat petang ini dengan ahli parlimen dan senator mereka menjelang pindaan perlembagaan yang dicadangkan di Dewan Rakyat esok, yang bertujuan untuk membolehkan undang-undang anti lompat parti digubal pada masa depan. Mesyuarat pada pukul 5 petang itu diadakan di Dewan The Seri Endon di Putrajaya dan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ketika berita ini ditulis, beberapa pemimpin kerajaan dilihat memasuki bangunan itu termasuk Menteri Sumber Manusia M. Saravanan, Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Rosul Wahid, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Ronald Kiandi, Menteri Pendidikan, Muhammad Razzi Mat Jidin, Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim Tuan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Rina Harun, Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, yang bukan ahli parlimen, turut dilihat memasuki bangunan untuk menghadiri mesyuarat tertutup itu. Ahli Parlimen Bangi Dap Ong Kian Ming memberitahu Malaysia Kini bahawa ahli parlimen pembangkang juga mengadakan taklimat berasingan mengenai pindaan perlembagaan di Putrajaya petang ini. Kami telah pun merancang mesyuarat PH+ sebelum taklimat Perdana Menteri diumumkan, katanya. Wakil Pejuang Muda dan Warisan turut hadir pada taklimat berkenaan bersama ahli parlimen PH. Ong menambah, beberapa ahli parlimen pembangkang akan menyertai majlis berbuka puasa bersama Perdana Menteri petang ini. Kerajaan jemput pembangkang. Sementara itu, ahli parlimen Lembah Pantai dari PKR, Fahmi Fadzil mengakui mereka dijemput oleh kerajaan tetapi memilih untuk mengadakan mesyuarat sendiri terlebih dahulu kerana beberapa isu penting yang memerlukan perbincangan. Ya, kami dijemput, tapi kami mengadakan sesi taklimat sendiri kerana terdapat beberapa kemaskini penting dan perbincangan dalaman yang perlu disediakan oleh ahli parlimen kami untuk esok. Kami akan menyertai kerajaan untuk berbuka puasa, katanya kepada Malaysia Kini. Minggu lalu, Kabinet dilaporkan meminta semakan kepada rang undang-undang anti lompat parti, 5 hari sebelum sidang khas esok yang diadakan khusus untuk meluluskan undang-undang berkenaan. Ini selepas berlaku perselisihan pendapat dalam kerajaan, khususnya di kalangan pemimpin Perikatan Nasional. Draft asal rang undang-undang anti lompat itu secara automatik membolehkan pilihan raya kecil diadakan jika ahli parlimen bertukar parti atau dipecat daripada parti mereka. Ahli parlimen bebas juga tidak dibenarkan menyertai mana-mana parti politik. Pengkritik berpendapat langkah itu terlalu keras. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilapor mengesahkan bahawa rang undang-undang anti lompat parti yang dicadangkan tidak akan dibentangkan pada sidang khas parlimen pada Isnin. Sebaliknya, kerajaan mencadangkan untuk membentangkan pindaan perlembagaan untuk membolehkan undang-undang anti lompat parti digubal pada masa depan. Bagaimanapun, NGO dan pembangkang melahirkan kebimbangan bahawa pindaan perlembagaan yang dicadangkan akan membenarkan kerajaan melakukan lebih daripada sekadar menghalang lompat parti pada masa hadapan. Menurut salinan rang undang-undang pindaan perlembagaan yang dikongsi ahli parlimen Subang, Wong Chen, pindaan akan dibuat terhadap perkara 10 perlembagaan berkaitan kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Ia akan memasukkan subfasal yang membenarkan keahlian parti bagi ahli parlimen dan wakil rakyat dihadkan oleh Undang-Undang Persekutuan. Walaupun pindaan perlembagaan memerlukan sokongan 2/3 ahli parlimen, pengenalan mana-mana undang-undang yang menggunakan peruntukan perlembagaan hanya memerlukan majoriti mudah. Peruntukan itu akan memberi laluan kepada penggubalan rang undang-undang anti lompat parti, tetapi peruntukan itu juga boleh membenarkan penggunaan undang-undang lain untuk menyekat kebebasan berpersatuan.
Mana-mana kerajaan yang ditubuhkan dengan majoriti mudah oleh ahli parlimennya boleh memperkenalkan undang-undang untuk mengenakan sekatan seumpama itu. Percanggahan pendapat dalam kerajaan mengenai perkataan dalam RUU Anti-Lompat Parti, serta percanggahan pendapat pembangkang mengenai pindaan perlembagaan, menyebabkan ketidaktentuan bagi sidang Dewan Rakyat esok. Terima kasih kerana menonton.